lain yang boleh digunakan untuk tujuan-tujuan tersebut. Jadi sebab kalau kita tengok setakat ini memang banyak negeri, almost hampir semua negeri pulang peruntukan kerana tak belanja. Negeri mana pulang peruntukan? Hampir ke semua negeri pulang peruntukan. Dan tapi ada negeri tak cukup peruntukan pun ada. Okey. Yang itu saya akan detailkan besok lah. Kalau hari ni kita detail nanti dah tak tree besok kami di persembahan. Cuma itulah untuk akan datang, cuba tengok balik yang itu. Bila kita turunkan duit supaya JPN ni dia dapat merancang untuk tempoh masa yang cukup lah. Kemudian base kepada demand lah. Maknanya kalau negeri yang dia selesai duit, ada negeri yang tak boleh selesai duit. Kan? Dan kalau perlu kita tarik, kita bagi kepada negeri itu lebih, saya rasa lebih inilah, sama lah daripada pulangkan duit. Oh, ya. Cuma dinyatakan bahawa sebab pengurusi tahun ini adalah dinyatakan bahawa duit itu turun dalam bulan 7, bulan 8 dia tak sempat. Walau bagaimanapun BPG juga terima duit daripada MOF itu pada waktu itu. Kita dah buat perancangan awal. Dia sama juga macam tahun lepas bila BPH tu dapat duit penyelenggaraan pada bulan itu juga. Dia selesai kerana perancangan itu telah dibuat awal. Begitu juga dekat ni di negeri, bila execution, it is a matter of tukar dari segi tarikh saja. But then kalau misalnya perancangan itu telah ada, untukkan turun je execution dah boleh buat atau pengurusi. Okey, tak apalah, kita baikilah isu berkaitan dengan latihan ini. Dan saya mengharapkan rakan-rakan di negeri untuk fokus tentang latihan inilah. Supaya bersama dengan pegawai menyelaras tu tengok daripada awal. Kerana saya tengok daripada awal tadi bila kita bincangkan bahasa Melayu sampailah matematik, fokusnya ialah kepada guru. Kan? Bila fokus kepada guru, dia akan pergi kepada latihan kepada guru-guru sebab guru kita mobilitinya tinggi. Ada guru lama tapi ada ramai juga guru-guru novice yang perlu kita fitkan guru-guru ini dengan skill yang ada. Cuma saya nak balik kepada Sarawak tadi. Saya tengok ada 2 PPD ni, Kuala Penyu. Sabah. Kuala Penyu, ada Kuala Penyu. Ya, Kuala Penyu ni saya tengok matematik dia turun daripada 14.19 turun kepada 7.95. Ramai tak calon di Kuala Penyu ni? Tuan. Selamat pagi, selamat sejahtera yang berhormat Tuan Encik Jerman. Okey, untuk Kuala Penyu kita ada 4 buah sekolah, 324 calon. 324 calon sahaja. Dan untuk penurunan ini mungkin disebabkan oleh kita buat ujian akhir tahun. Kita banyak terlibat dengan aktiviti curriculum, tapi kita berusaha untuk memastikan bahawa semua pelajar-pelajar tingkatan 5 seperti mana rekod kami tahun lepas, dia menunjukkan pencapaian yang baik semasa SPM yang sebenar. Cuma dalam yang sebenar berapa tahun lepas? Yang pencapaian SPM yang sebenar tahun lepas kita dalam 43% juga. Kelulusan lah. Yang dia buat? Dalam memastikan bahawa pada akhir tahun nanti keputusan SPM ini akan meningkat, kita ada satu program khas daripada PPD yang kita guna istilah tempatan minsawat, maksudnya meningkat. Dan ini melibatkan penyelarasan daripada pegawai-pegawai CSC Plus terhadap modul-modul yang digunakan oleh guru-guru matematik di daerah lah. Okay. Kita gunakan modul khusus untuk yang lokaliti daerah lah. Okey, terima kasih kepada Penyu. Terima kasih. Dan satu lagi mungkin Datuk boleh tengok Pitas Pitas pun dia Sabah. Sabah Pitas pun kena tengok juga lah. Dia turun ni daripada 8.8 dah rendah, dia rendah lagi. 8.8 kepada 6.9. Ini daerah-daerah kecil sebenarnya. Tapi walaupun kecil, kita kena sama juga untuk kita lihat. Kerana yang kecil ini bila dia dikombinekan dia jadi besar. So kesannya besar kepada negeri lah. Okey. Ya. Dari segi option
guru-guru matematik di negara kita untuk makluman cukup, dan sebab itulah pengambilan guru baru untuk STEM telah dikurangkan. Jadi tidak ada masalah dari segi option. Jadi kita harap semua negeri dapat mengadakan intervensi lah, materi latihan dan sebagainya. Ada lagi ke yang di negeri yang option matematik, yang bukan option matematik mengajar Form 5? Tadi Sabah tu ada kan? Ada. Setakat ni option kita ikut data BPSA cukup lah, cuma taburan je lah. Yang mungkin berbeza-beza kan? Fungsi seperti mana yang dimaklumkan tadi ya, kompetensi guru ini banyak bergantung pada bimbingan daripada SISC Plus. Kita lihat isu pengisian pegawai-pegawai ini juga sebahagian 50-nya agak mendesak lah, terutama di KL. Dalam 50% saja pengisian ini. Okey. Itu satu. tugas pertama pengarah pendidikan yang baru untuk pastikan pengisian di KL itu dapat dicukupkan lah. Jadi Okey, yang kedua ialah pengisian guru 800 lebih juga ya di KL ini kekurangan guru, tapi alhamdulillah kita tengok dalam pengisian guru perancangan di KPM ini untuk memenuhkan KL, Sabah, Sarawak, Labuan itu satu tindakan yang Okey. baik. Terima kasih. terima kasih Musi. Jadi untuk makluman, kita insyaAllah pada akhir November insyaAllah kita boleh dapat guru baru baru ni 9,552 tu insyaAllah kita akan bekalkan kepada negeri-negeri sebaik mungkin dan bersama dengan penempatan yang baru insyaAllah. Kita tak dapat nafi lah, kekurangan guru ni salah satu faktor lah. Cerita KL 600 orang tapi Johor berapa ribu? Apa? 2,000 lebih. Tu belum cerita Sarawak betul apa? 3,000, main ibu-ibu je orang ni. Kan? Dia bukan main ratus, main puluh, main ibu-ibu. Tapi tak apa. Inisiatif ni telah pun diuruskan oleh kementerian. Kita pun sentiasa berfikirlah bersama dengan pembekal. Sebab pengambilan ni dibuat oleh SPP. So nampak SPP pun sentiasa berusaha untuk membantu, dan saya jangkakan untuk beberapa ketika ini kita dapat reduce kekurangan guru ini dengan tambahan penempatan guru dari masa ke semasa. Cuma saya mohon kepada tuan-tuan dapat bersabarlah. Berat mata mandang, berat lagi bahu memikul. Saya pun pernah jadi pengarah negeri. Masa saya jadi pengarah, kekurangan 1,600 orang di Johor. Sakit kepala kita kerana aduan macam-macam sampai kat kita daripada pengetua, daripada PPD, daripada mak bapak, daripada anak-anak dan sebagainya. Kan? Tapi itulah sebenarnya mobiliti guru ni sangat tinggi, tuan-tuan dan puan-puan. Itu belum cerita yang nak bersara. Nak bersara setiap tahun lebih kurang 5,000 yang nak bersara. So kita cuba jajarkan melalui perancangan yang terbaik lah, insyaAllah. Cuma akhir sekali, bagi ni kita ada masa beberapa minit saja lagi. Kehadiran, saya tengok kehadiran ni, saya rasa saya tak perlu bincang panjang-panjang kehadiran ni. Tapi kita nampak ada juga keperluan untuk tuan-tuan dan puan pengarah negeri melihat kehadiran. Kerana ada trend kehadiran bahasa Melayu, kehadiran subjek sejarah, tapi bila matematik dia kurang. Kan? Jadi kita harap senario ini tak berlaku dalam peperiksaan percubaan nantilah, apatah lagi dalam peperiksaan yang sebenar. So pencegahan daripada awal, kesiapsagaan perlu dibuat lebih awal untuk membendung daripada elemen-elemen ini berlaku kepada anak-anak kita lah, berapa belas tahun berada di sekolah tapi akhirnya satu subjek dia tak ambil hanya mungkin kerana dia rasa susah atau tak minat dan sebagainya. So yang itu kita serahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian lah. So saya ingat kita tutup, ya Datuk, silakan. Terima kasih Tuan Musi. Untuk matematik ni saya rasa antara cabaran anak-anak kita adalah peningkatan elemen kebal lah dalam peperiksaan SPM ni. Ini antara isu yang kita kenal pastilah yang menjadi cabaran kepada anak-anak untuk menjawab soalan-soalan kebat ni yang agak ni. So untuk ini kita salah satu perkara yang kita cuba atasi adalah kemahiran kebat di kalangan guru-guru sendiri. Sebab ramai di kalangan guru-guru kita yang masih lagi struggling lah, dan kita sedang berusaha melalui
sebagai bentuk latihan secara bersemuka dan juga dalam talian lah untuk guru-guru ni bagi membantu anak-anak dalam meningkatkan kemahiran menjawab soalan-soalan kebat dalam peperiksaan. Okey, terima kasih Datuk. Tapi kebat ni satu juga yang bagus. Mungkin saya nak minta respon daripada lembaga dulu. Sebab tahun lepas pun isu matematik ni kan yang banyak dibincangkan, kata itemnya susah, budak keluar daripada Dewan Peperiksaan, nangis-nangis. Kan, macam mana tu senarionya? Tahun ni sama juga ke macam mana? Belum nangis lagi. Baik, terima kasih Musi. Untuk berkaitan dengan kebat ni, sebab kita dalam PPPM kita diberikan KPI-nya untuk menjelmakan item kebat ni 50 sejak 2016 lagi. Jadi dari segi item yang kita bangunkan memang ke arah yang berkaitan lah. Mana kita punya item itu adalah mengikut yang telah pun ditetapkan iaitu 50-50 dan juga ia ada juga kaitannya dengan format dari segi STEM dan juga tim itulah. Untuk membantu guru-guru berkaitan dengan kebat ini, lembaga peperiksaan telah pun bekerjasama dengan BPG dengan peruntukan yang diberikan kepada lembaga peperiksaan. Misalnya pada tahun 2023 ini lembaga peperiksaan telah pun melatih guru-guru untuk membina bagaimana untuk membina item kebat ni. Lebih kurang 8,000 guru telah pun dilatih untuk membantu guru-guru untuk membina item-item kebat. Baik, itu saja. Terima kasih. Ini lembaga bersama dengan BPK lah. Ya. Buat benda ni kan? Tuan Pengerusi, kalau boleh saya kongsi sedikit. Kalau bercerita pasal kebat ni, Tuan Pengerusi, kanlah dia tu perlu complicated sangat. Saya bagi contoh. Kita sebenarnya sedang rintiskan, sediakan murid-murid untuk mengikuti TIMS, PISA dan juga SIPAM. Antara contoh soalan untuk tingkatan 2, soalan ni mudah saja. Bagi satu pembaris ukuran, kemudian ada satu pensil pendek. Soalannya ialah berapa pensil yang diperlukan untuk memenuhi satu ukuran. Lebih 50% murid tak dapat jawab. Bukannya tinggi sangat aras dia. Kan? Okay. 2 je, tingkatan 5 lagi tinggi. Itulah, itu maksudnya tingkatan 2 tu perkara yang asas dapat. Okey, satu lagi contoh. Ini sains pula, Tuan. Ada 2 gelongsor. Satu ada air, satu lagi gelongsor biasa. So, soalan pertama, yang mana lebih laju? Okey, semua dapat jawab lah. Ya, turun dengan air lebih laju. So, soalan seterusnya, kenapa yang B lebih laju? Masing-masing jawab sebab ada air dan sebagainya. Tetapi jawapan mengenai geseran yang berkurangan itu tak dapat. Jadi asas sebenarnya yang mereka sendiri tidak kuasai. Jadi bukanlah kebatnya sangat. Jadi kalau tengok soalan-soalan SPM, Cik Basri, kita dapati murid-murid kita, kalau kita kaji bersama dengan ini, bila soalan itu panjang, tendensi untuk tidak menjawab itu lebih tinggi. Sebab mereka terpaksa tengok satu, kemudian kedua, ketiga. Walaupun sebenarnya soalan itu mudah aja. Tetapi bila dia panjang sikit, dia ada pertama dulu jawab, kemudian yang kedua, tendensi untuk tidak menjawab itu tinggi. Yang tu boleh pendekkan ke jawapan ni? Saja je lah. Kita bukan matematik kan. Yang bahagia. Pengerusi respon sikit. Sebagaimana yang Puan sebut tadi, soalan yang kita bangunkan itu kita kaitkan juga soalan-soalan di dalam tim dan juga PISA. Yang itu memang kita ikut. Kalau kita ubah nanti dari segi kita keluar keputusan berkaitan dengan tim PISA mungkin ada perbezaan dekat situ. So maknanya standardnya ada. Ya, Tinggal standard, lagi standard. bila tadi disebut penguasaan tu, maknanya basic tidak ada, dia balik kepada bagaimana kita nak pastikan murid menguasai. Ya. Bila nak pastikan murid menguasai, dia pergi kepada siapa yang nak bantu murid menguasai. Jadi Tak boleh, bukan cikgu dekat sini sebab itu yang penting kat sini adalah pembudayaan. Sebab itu apabila lembaga
bersama-sama dengan BPJ untuk melatih guru-guru untuk membina item-item kebat ini. Kita harapkan perkara ini akan dibudayakan di peringkat sekolah. Begitu juga dengan di dalam pemasangan, kita juga telah pun melatih guru-guru untuk memasang soalan ataupun kita sebut instrumen menggunakan JSU. Di dalam JSU itu kita kena tagging ganda 50% kebat, tapi 50% itu tidak semestinya di semua peringkat. 50% itu misalnya hanya untuk tingkatan 5. Tingkatan 4 mungkin kita rendahkan sikit kebatnya, tingkatan 3 kurang. Jadi tetapi pada peringkat tingkatan 5 yang itu kita taggingkan untuk kebat itu sehingga 50%. Jadi pembudayaan itu perlu di peringkat awal lagi. Okey, saya setuju pembudayaan. Cuma saya nampak kat sini dia akan pergi kepada latihan. Saya pernah terlibat dengan program yang dibuat oleh lembaga dan juga BPK. Saya bertemu sendiri dengan SISC di 2 lokasi. Tak silap saya di kat mana Terengganu dengan Melaka ke. Kan? Daripada respon SISC Plus itu sendiri, dia kata, oh sebenarnya macam ini. Sebenarnya taklah susah sangat. Kan? Cuma kita tidak memberikan input dan ruang secukupnya kepada kawan-kawan kita di negeri. So saya nak balik kepada latihan mana Haji Salmah tu? Dia hilang. Jadi saya rasa LP dengan BP Kiri bersama dengan BPG cuba lihat aspek inilah. Aspek ini training kepada lebih ramai guru. Kan? Yang saya tak tahu yang kita buat untuk SISE melibatkan seluruh negara ke apa ni? Yang kita latih sebenarnya kita tak nak melatih semua, kita agak sukarlah manusia. Jadi tak boleh, dia kena pergi juga semua. Ya betul. Kita melatih JU dulu. JU di peringkat kebangsaan, peringkat negeri. Dia melibatkan semua negeri tak? Daerah. Kemudian dia akan pergi JU ni melibatkan semua negeri tak? Ya, semua negeri. Semua negeri kita telah pun pergi untuk memberi latihan untuk kebat ini. Okey, kalau macam tu, kalau semua negeri dah ada JU-nya, maka kita mengharapkan daripada pengarah-pengarah negeri lah supaya dapat pastikan disemarakkan di peringkat negeri dalam bentuk pembudayaan yang berkaitan dengan item yang perlu dipahami oleh guru-guru. Bila mereka faham item itu, mereka memudah untuk mereka melaksanakan pedagogi. Kan? Jadi cuba fikirkan yang terbaik macam mana elemen latihan ini dapat dilaksanakan, termasuklah PLC yang dilaksanakan di sekolah-sekolah. Baik, kita berhentikan setakat ini, tuan-tuan dan puan. Tuan Pengerusi, boleh Tuan Aziz? Satu minit. Terima kasih Tuan Pengerusi. Baik, untuk makluman yang bagi Tuan Pengerusi dan juga ahli mesyuarat, apabila Jemaah Nazir turun ke sekolah-sekolah, maka ada 5 perkara yang kita semak. Pertamanya ialah kita akan menyemak, Jemaah Nazir akan menyemak tentang minit mesyuarat panitia mata pelajaran. Kita akan lihat di situ kerana minit mesyuarat ini menceritakan keseluruhan apa yang dilaksanakan di pihak sekolah. Sebenarnya minit mesyuarat ini kalau kita lihat di situ, kita boleh mengenal pasti apa kelemahan guru dan apa kelemahan murid untuk diatasi secara lebih mendalam lagi. Kemudian Jemaah Nazir juga melakukan pencerapan guru. Kita melihat bagaimana kaedah pengajaran guru dan kita juga melihat kepada pengurusan PCG. Pengurusan PCG, bagaimana duit PCG yang diperuntukkan itu dapat menangani isu yang dihadapi oleh murid-murid. Kemudian kita melihat juga kepada aktiviti panitia yang dilaksanakan dan akhirnya kita melihat kepada kemenjadian murid dengan melihat kepada pencapaian berdasarkan kepada pentaksiran bilik darjah dan juga ujian akhir. Maka apa yang boleh Jemaah Nazir simpulkan ialah pertama sekali ialah kita boleh rumuskan kepada kepimpinan dan pengurusan, iaitu pengetua dan juga guru besar perlu memberikan fokus kepada isu-isu yang dihadapi oleh setiap mata pelajaran yang dihadapi itu. Maksudnya kena lihat, kena membuat pemantauan, kena buat penilaian dan juga mengambil langkah-langkah intervensi ataupun langkah-langkah pencegahan ataupun langkah-langkah penambaikan untuk mengatasi isu. Maksudnya perlu dilaksanakan. Kemudian yang keduanya kita lihat apa yang perlu dilakukan ialah kerja secara berpasukan. Kerja secara berpasukan iaitu panitia itu sendiri. Panitia itu perlu melihat, maksudnya kena bersatu untuk melihat saling membantu untuk meningkatkan mutu PDP masing-masing. Sebab kita lihat ada guru yang mengajar bagus, ada guru yang mengajar kurang bagus. Jadi di situlah maksudnya kena saling bantu-membantu
dengan dibantu oleh SISC Plus. Kita nampak kalau banyak PPD tadi kita dengar daripada Kuala Lumpur dan beberapa daerah, apabila SISC Plus dia sering kerap turun ke sekolah-sekolah membantu, kita dapati mata pelajaran itu memang akan meningkat. Dan begitu juga dengan support daripada bahagian-bahagian, dan kita lihat tadi itu bahagian-bahagian memang banyak memberi sokongan kepada apa yang diharapkan oleh yang dipohon oleh jabatan maupun oleh PPD. Jadi kita harapkan supaya perkara-perkara ini dapat diambil tindakan dan hendaklah dilakukan secara berfokus untuk menganalisis. Maksudnya kalau latihan itu kena betul-betul apakah bentuk latihan. Kalau guru tu dan kita betul sebagaimana tadi itu kebat. Sebenarnya kita berdasarkan pencerapan kita dapati guru tidak memahami konsep dan tidak mengaitkan dengan kehidupan seharian. Contohnya macam tadi itulah kan, kita nampak benda-benda yang boleh dikaitkan dengan benda-benda harian yang boleh memberikan penerangan atau penjelasan lebih kepada murid-murid. Jadi itulah yang kita harapkan supaya untuk yang kali ini ialah kena berfokus dan hendaklah kita memastikan bahawa perkara-perkara yang diutarakan itu dapat diatasi dengan segera. Sekian, terima kasih. Terima kasih Haja. Itu dapatan daripada pemeriksaan jemaah nasi ke sekolah-sekolah. So balik ceritanya ialah bimbingan, ceritanya ialah support daripada kita lah. Sebenarnya untuk pendidikan ni, dia macam badan kita juga. Bahu sebelah kanan dia ada kaitan dengan bahu sebelah kiri, tangan kanan, kaki, semua sama. Jadi konsepnya ialah kebersamaan. Antara kita inilah yang akan menjadi faktor kepada kejayaan. Apatah lagi bilangan guru, saya pun dapat data tadi daripada PPSM, bukan option. Pelajar matematik di seluruh negara ialah seramai 1,304 orang. Yang option adalah 8,480. Saya tak kata bahawa yang bukan option ni tak bagus mengajar. Kerana rata-rata yang bukan option ni kadang-kadang dia puluhan tahun dah dia mengajar. Walaupun optionnya biasa Inggeris, tapi dia mengajar matematik tu dah 7-8 tahun dah. Dia lebih pakar daripada guru yang option pun. Kan? Tapi kita ambil kira lah data ini untuk tujuan latihan dan bimbingan kita kepada guru-guru insyaAllah. Okey, kita tutup yang ini, kita pergi kepada Cik Zanurin. Zanurin dah tunggu lama dah ni. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, yang bahagia pengurusi dan ahli dialog yang saya hormati sekalian. So BSKK akan fokus kepada 3 perkara yang penting ya, berkaitan dengan capaian dalam core curriculum. Yang pertama ialah trend pencapaian murid dalam pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum, PAJSK itu. Yang kedua dari segi kemenjadian murid dalam bidang co-curriculum, dan yang ketiga pelibatan murid ya, dalam pelibatan murid mengikut bidang co-curriculum. Okey, jadi kalau kita imbas kembali, next slide. Dari segi trend pencapaian murid dalam PAJSK bagi tahun 2020 hingga tahun 2022. Sebab trend pencapaian murid ini diukur berdasarkan peratus murid yang mendapat grade A, B dan C. Dia A, B dan C ni menguasai. Jadi kalau D, E ataupun tidak laksana tu, maknanya tak dapat apa-apa lah. Kurang memuaskan, tidak memuaskan dan tidak laksana. Okey, yang kita kira ialah berdasarkan A, B dan C. So berdasarkan kepada slide ni, trend pencapaian murid dari tahun 2020 hingga 2022 untuk sekolah menengah dan sekolah rendah kebanyakannya melebihi 95%. Jadi tak ada masalah dari segi ini ya. Kemudian pencapaian tertinggi untuk sekolah menengah. Kalau kita tengok daripada graf tersebut, contohnya negeri Kedah, ya, peratus pencapaian tahun 2020 99.85%. Tahun 2021 99.94%.
tahun 2022 ya 99.84%. Jadi pencapaian itu tinggi. Walau bagaimanapun, kalau kita lihat sedikit penurunan telah berlaku terutamanya pada tahun 2021 ya, di mana Selangor mencatat bacaan hanya sebanyak 93.6% dan Kuala Lumpur pula mencatat pencapaian 94.37%. Ya, jadi mungkin kita boleh tahulah ya sebenarnya apa punca dan bagaimana intervensi yang dibuat oleh Selangor, Kuala Lumpur ya sebagainya. Okey, bagi trend pencapaian yang memberangsangkan juga ya. Ni slide yang kelima. Jadi trend pencapaian merasakan telah berlaku di sekolah rendah di mana pencapaian terbaik adalah dari Negeri Kedah dan Negeri Sembilan. Jadi kalau kita tengok Negeri Kedah mencatat pencapaian sebanyak 99.88% untuk tahun 2020. 99.84% untuk tahun 2021 dan 99.87% untuk tahun 2022. Manakala Negeri Sembilan menghasilkan bacaan pencapaian sebanyak 99.86% untuk tahun 2020, 99.90% bagi tahun 2021 dan 99.76% untuk tahun 2022. Jadi untuk pengetahuan dan puan, data mentah PAJSK kebangsaan ini disediakan oleh bahagian pengurusan maklumat ya berpandukan kepada template yang digunakan di dalam untuk dialog prestasi ini. Mungkin ada sedikit perbezaan dengan data dan kemampuan. Tapi walau bagaimanapun perbezaan itu tidak menjejaskan data yang sebenar. Okay. Jadi itu dari segi PAJSK. Kemudian dari segi kemenjadian murid dalam bidang co-curriculum. So untuk ini kita nilai daripada 1.0 sampai 5.0. Maknanya kalau dia lebih rendah, lebih bagus. Jadi kemenjadian murid diukur berdasarkan GPS keseluruhan. Lagi kecil skornya, lagi bagus pencapaian GPS ya, untuk sebuah sekolah dan juga JPN. Next. Slide 26. Tala kat saya lain. Sini situ lain. Okay. Melalui slide yang dipaparkan, untuk GPS sekolah menengah, terbaik adalah dari Negeri Sembilan. Ya, dengan pencapaiannya sebanyak 2.02 untuk tahun 2020, 2.08 tahun 2021. Tapi tahun 2022 dia turun, dia naik kepada 1.97. 1.97. Jadi Negeri Sembilan ni walaupun peratus murid menguasai adalah antara terendah berbanding negeri lain, tapi dari segi kemenjadian murid ni dia tinggi. Seterusnya yang ketiga, dari segi pelibatan murid mengikut bidang co-curriculum ya, bagi tahun 2020 hingga 2022. So pelibatan murid diukur melalui peratus murid ya, melaksanakan aktiviti co-curriculum ya, daripada enrolment keseluruhan murid yang layak ditaksir. Jadi kalau kita rujuk kepada slide 48, so berdasarkan slide kebangsaan untuk murid sekolah menengah pada tahun 2022, pelibatan murid terbaik untuk ketiga-tiga unit iaitu kelab dan persatuan, pasukan badan beruniform dan sukan dan permainan adalah dari negeri Putrajaya, ada daripada Putrajaya. Dengan bacaan sebanyak 99.97 untuk kelab dan persatuan, 99.98 untuk PBB dan 99.97 untuk sukan dan permainan. Manakala untuk sekolah rendah,
bacaan pelibatan pada tahun 2022 yang tingginya adalah wilayah Persekutuan Labuan yang mencatat 100% untuk ketiga-tiga unit. Jadi tuan-tuan dan puan, itulah tiga fokus lah. Satu, trend pencapaian PAJSK. Yang kedua, kemenjadian murid. Yang ketiga, pelibatan murid. Jadi semenjak kita melaksanakan semenjak UPSR tak ada ni, saya tengok kan. Jadi murid-murid sama sekolah rendah sangat aktif dalam co-curriculum ni, sukan ke, persatuan dan kelab, baik juga pakaian seragam. Sebab itu kita lihat pencapaian prestasi itu 95 ke atas, 99, 98 dan sebagainya. Jadi satu perkembangan yang baiklah. Kerana dalam kejohanan ataupun perkemahan yang kita buat ini, penyertaan daripada pelajar, termasuklah sokongan daripada ibu bapa, sangat-sangat memberangsangkan. Okey, jadi impact tu nampak. Okey, antara isu yang mungkin tuan-tuan akan bangkitkan, saya sebut terus lah, sebab akan ada yang bertanya, ialah sistem pengurusan pentaksiran bersepadu, SPPB ni, PAJSK, yang masih dalam penyelenggaraan. Sebenarnya pada bulan Mei yang lepas, jadi KPM ada mengeluarkan pemakluman pelaksanaan aktiviti co-curriculum mingguan bagi kalender akademik sesi 2023-2024. Di mana PAJSK itu kena isi secara manual dulu. Sebab sistem pengurusan pentaksiran bersepadu itu masih lagi dalam proses penyelenggaraan. Proses migrasi data kepada sistem MOIS tu belum selesai lagi. Dan kalau ikut timeline, sistem tersebut akan selesai pada 15 Disember ni. Dan pada hari 17 November baru ni, hari Jumaat, uji lari telah diadakan oleh BPM dengan pegawai meja PAJSK dan juga pihak vendor. Dan bengkel sesi pengujian kefungsian sistem melibatkan penolong kanan co-curriculum dan setiausaha co-curriculum dari 5 buah sekolah rendah, 5 buah sekolah menengah dan 5 buah kolej tingkatan 6. So proses itu sedang dilakukan lah. Dan ada banyak pertanyaan daripada ibu bapa dan sebagainya. Beritahu mereka insyaAllah 15 Disember, benda ni kalau ikut janjinya daripada bahagian usaha maklumat akan selesai. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, so dari segi BSKK kita sentiasa mempunyai komitmen yang tinggi untuk memastikan sukan co-curriculum ini dapat dinikmati oleh semua murid di sekolah-sekolah kita, baik murid sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Untuk sukan ada 3 jenis bantuan yang telah diturunkan, iaitu bantuan sukan sekolah di sekolah ini, bantuan sukan sekolah, bantuan sukan tahunan sekolah dan juga yuran MSSM. Untuk co-curriculum, kita ada bantuan co-curriculum sekolah, co-curriculum tambahan dan juga bantuan co-curriculum asrama. Ini untuk aktiviti di sekolah. So, kita di kementerian ada program kecemerlangan, peringkat antarabangsa dan peringkat kebangsaan, program pembangunan peringkat negeri dan juga peringkat daerah, dan program penggalakan di peringkat sekolah. So itu saja kalimat yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Cik Zanurin. BSKK ni bahagian yang sangat penting lah, kerana dia mendukung kepada apa yang sebenarnya kurikulum telah laksanakan. Dia support kepada segala-galanya. Kalau kita tengok bagaimana fokus untuk karamah insaniah,
dan bagaimana kita nak develop karakter anak-anak kita. Dia bukan hanya datangnya daripada bilik darjah tetapi juga daripada luar bilik darjah. So kalau kita lihat pembentangan oleh Cik Zainuddin tadi, anak-anak kita ini memang suka co-curriculum. Jadi ianya boleh dijadikan sebagai asas untuk memastikan kita boleh menarik anak-anak kita ini terlibat dalam aktiviti co-curriculum. So saya dah ikut banyak juga program-program BSKK ni. Ada program bersifat penggalakan, ada program bersifat mencongkel potensi, ada program yang melibatkan kecemerlangan dan sebagainya. So sangat menarik kerana akses kepada co-curriculum ini berlaku di semua peringkat. Bukan saja di bandar tapi sekolah luar bandar, sekolah pedalaman, asli dan sebagainya, semua BSKK cater untuk anak-anak kita. Dan kalau kita tengok tadi PAJSK tinggi 90 lebih semuanya. Kan, itu menunjukkan bahawa memang anak-anak kita suka koko. Kalau anak-anak kita suka koko, maka kita gunakanlah koko itu sebagai medan untuk kita bangunkan karakter kita, karakter anak-anak kita. Balik kepada PAJSK ni, saya cuma BPM ada tak dalam talian? BPM? Ada. Ada? Okey. Zaiminora dari BPM. Siapa BPM? Zaiminora. Okey, Puan. Tadi sebab pengarah ada bangkitkan pada ujung pembentangan tadi berkaitan dengan sistem kan? PAJSK, isu-isu berkaitan dengan ini. Dan kita kebetulan ada pengarah, ada BPD seluruh negara ni. Mungkin boleh Puan jelaskan tak status sistem PAJSK melalui sistem bersepadu kita ini untuk update yang terkini kepada rakan-rakan kita di negeri dan daerah. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Saya Zaiminora binti Baharudin daripada bahagian pengurusan maklumat. Untuk status modul PAJSK di bawah SPPB, untuk sehingga kini BPM bersama BSKK telah membuat pengujian ofisial lah, yang mana kita melibatkan juga beberapa sekolah untuk kita lihat dari segi kebolehgunaan sistem ini, dan kita jangka selesai daripada pengujian ini terdapat beberapa penambahbaikan yang kita perlu laksanakan lah bagi memastikan pelaksanaan di peringkat sekolah dapat dijalankan dengan lebih baik. Dan kami juga bersama juga pegawai BSKK telah merancang beberapa aktiviti lah dan menjangkakan seperti yang dinyatakan PAJSK ni kita cadangkan akan bermula pada 15 Disember lah, sekiranya tiada masalah teknikal yang besar. Itu Tuan. Daripada JPN PBD tentang ni. Tuan. Ya. Daripada Maran, kalau kita lihat kepada pelaksanaan aktiviti co-curriculum, melibatkan semua bidang lah. Nak tanya Koko. Melibatkan semua sebagai sukan, permainan, uniform unit dan lain-lain tu. Tak nak tanya yang BPM ni ke atau apa ni? Tanya Cik Zainuddin. Oh, okey. Kalau kita lihat di sini, bajet yang diturunkan memang terlalu sedikit berbanding dengan aktiviti yang kita kena buat. Itu satu perkara yang saya agak boleh kita tengok. Nak banyak? Tak payah sebut lah. Jadi itu isu yang bukan untuk Pahang dan Maran juga, tapi semua negeri lah. Terima kasih. Okey, Cik Zainuddin. Botak boleh dia fikirkan duit ni. Terima kasih. Jadi kalau nak kira duit ni memang sentiasa tak cukup. Tapi baru-baru ni BSKK telah berjumpa dengan semua yang terlibat daripada negeri. Baik sukan, koko, seni. Kita buat secara beransikan, bengkel, pasca nilai dan juga penyediaan perancangan bagi tahun 2024. Dengan mengambil kira apa yang berlaku di tahun 2023. Cuma saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, oleh kerana takwim persekolahan kita bermula bulan 3 dan berakhir bulan tapi tahun depan pun mula bulan 3 juga. Kemudian kita ada cuaca panas dan sebagainya, maka takwim co-curriculum tu dia menjadi padat lah. Kita hanya bermula itu bulan 8 dan nak berakhir pada bulan
bulan 12. Awal bulan 12. Jadi dalam masa 4 bulan tu semua aktiviti ada. Dari segi duitnya, kita turunkan kepada negeri. Tapi duit yang kita turunkan kepada negeri ni, dia hanya sampai ke peringkat, paling-paling pun sampai peringkat daerah. Penganjuran peringkat daerah dan daerah nak hantar peserta kepada peringkat negeri. Negeri nak hantar kepada peringkat kebangsaan. Tapi sekolah nak hantar ke peringkat daerah, dia akan menggunakan duit PCG, duit yang saya sebut tadi. Itu sekolah nak hantar ke daerah. Jadi kita juga sedang membuat permohonan untuk kadar yang baru lah untuk ini. Kita cakap tentang perkara ni, kita tahu ke. So kita buat kadar baru. Tapi walau bagaimanapun, peruntukan yang sedia ada tu, yang kita turunkan ke negeri-negeri, saya dah minta Setiausaha Agung, penyelaras ataupun ke KPP peringkat negeri supaya dia susun betul-betul perbelanjaan. Contohnya dalam sukan, prioriti dia apa? Kalau prioriti dia tiket kapal terbang, letak situ. Beli tiket dulu, baru beli baru yang lain-lain lah, penginapan, t-shirt dan sebagainya gitu gini. Dan kekurangan ni yang timbul tu, biasanya dia akan mohon pada BSKK dan BSKK akan tapis dan kita akan lanjutkan kepada bahagian kewangan. Dan setakat ini ada tambahan yang kita turunkan, ya, berdasarkan kelulusan daripada duit yang turunkan dari bahagian kewangan, kita beri pada negeri-negeri. Dan untuk tahun 2023 ni insyaAllah mencukupilah, termasuk OS 21 TNT yang baru kita dapat juga kita turunkan kepada negeri. So insyaAllah kita akan ambil timbangan semua perkara. Yang kedua, Cik Jenderin, yang kedua berhubung dengan kepakaran guru dalam soal co-curriculum ni. Sebab kita nampak semakin kurang guru yang mahir dalam sama ada sukan dan lain-lain tu lah. Itu satu perkara juga yang perlu kita latih semula. Bila mereka berada di sekolah atau daerah, kita terpaksa uruskan. Sedangkan perkara itu sepatutnya boleh berlaku di peringkat latihan perguruan. Terima kasih. Itu guru apa tu? Yang tak cukup latihan? Sama ada kalau sukan kita takraw ataupun bola sepak. Yalah, ataupun bila sebut bekalan tu, guru mana? Guru UA ke guru IPG? Kita terima tu, kalau saya cek di sekolah, kemahiran sama daripada IPG ataupun daripada universiti pun sama juga. Kemahiran kepada aspek berkenaan sudah semakin hilang. Mata yang hilang? Dalam maknanya tak ada. Kita nak seorang guru yang mahir dalam permainan sepak takraw sudah berkurang lah. Jadi sepatutnya di peringkat, ini bukan mata hilang tu. Mana peringkat itu dah semakin kurang lah kita dapat guru yang berkenaan. Okey, kena lihat tu. Terima kasih. Tapi sebenarnya soalan tu saya dah bincang baru ni. Dalam hala 7 kita tahun 2024 ni, okay, saya dah tegaskan di situ ada 3 perkara utama yang kita akan ambil tindakan. Yang pertama ialah dari segi kejurulatihan. Sebab saya nak ambilkan duit BPG tu. So duit kejurulatihan ni kita akan beri pensijilan kepada semua jurulatih, keutamaan kepada Sekolah Sukan Malaysia, Sekolah Sukan Negeri dan juga pusat latihan daerah. Itu mula-mula. Lepas tu besok baru sekolah. Okey, itu dari segi kejurulatihan. Sebab duit imbuhan jurulatih tu tak habis. Antara sebab tak habis ialah kerana ada jurulatih yang tak ada sijil. Yang keduanya, dia malas nak tuntut. Yang ketiganya memang mungkin dia tak latih. Itu buat. Yang kedua, kita akan berikan latihan kepegawaian, pegawaian teknikal. Sebab setengah-setengah sukan ke koko seni ni memang ya ada memerlukan pegawai-pegawai yang jaga data, yang jaga peralatan dan berbagai-bagai, termasuklah kalau dalam sukan olahraga tu yang jaga masa dan sebagainya. So itu dari segi kepegawaian. Dan yang ketiga ialah dari segi kepengadilan ataupun hakim, ya, bagi setiap sukan koko dan seni. So itu antara 3 fokus utama yang kita beri tumpuan, dan ini memang memerlukan bajet lah. Dan bajet untuk latihan guru ni kita mohon daripada BPG lah. Tapi untuk makluman tuan-tuan,
Kalau nak kira option ni memang tak cukup lah. Dan setengah guru-guru kita yang jadi jurulatih tu memang bukan option PJ pun. Saya latih bola dulu, saya cikgu matematik. So saya dulu tak pernah dapat kursus latihan tentang bola sepak. Saya belajar sebab saya pandai main bola sepak. Hari-hari cikgu ajar main bola, lepas tu kita ajar murid kita main bola. Itu ya. Jadi sekarang ni, bila saya duduk sini, saya nampak benda tu perlunya persijilan supaya cikgu tahu teknik dan taktik yang betul. Di samping itu kita nak beri penegasan tentang kod sukan selamat. Jadi sebab itu kita harap kita dapat persijilkanlah semua cikgu ni secara beransur-ansur. Jadi itulah ya, antara inisiatif yang kita akan ambil ya, pada tahun 2024. Terima kasih. Okey, jelas ya. Saya Arifin itu antara fokus yang akan diberi penekanan lah. Cuma dalam dialog ini mungkin sekretariat boleh catatkan untuk berkaitan dengan latihan guru ni yang didakwa tadi, cikgu makin lama makin kurang dari segi skill. Ya, ianya melibatkan sebab IPG tak ada di sini. IPG ni dibekalkan guru pre-service. Kan? Latihan di IPG. Jadi cuba lihat yang ini untuk buat follow up dengan IPG. Dia kemudian in service ni tadi dah sebut oleh Cik Zainuddin lah. Dia tindakan dia akan bersama dengan BPG melalui peruntukan-peruntukan sedia ada bagi maksud kejurulatihan, latihan kepegawaian dan juga kepengadilan tadilah. Okey. Okay, terima kasih kepada Cik Zainuddin. Jadi saya harapkan kita dapat laksanakan perkara ini dengan baik dan bajet yang ada. Mungkin kita boleh tingkatkan juga dalam bentuk khusus dalam secara talian lah. Mungkin bagi tertentu melibatkan sekolah secara langsung ataupun daerah. Kemudian juga warasi jenis-jenis pertandingan pun boleh mungkin kita boleh tengok di mana ruang yang tidak perlu bersemuka secara langsung, mungkin dalam bentuk yang lain. Terima kasih Tuan. Okey, terima kasih dan Cik Zainuddin pun dia sentiasa, saya tengok dalam mana-mana mesyuarat dia bangkitkan banyak perkara untuk dapatkan bajet tambahan. Baru ni untuk bekalan ya. Bekalan untuk perkakasan ke Pak? Okey. Baru ni kita turunkan peruntukan 20 juta lah. Ya, itu banyakkan kepada sekolah sukan Malaysia, sekolah sukan negeri dan juga pusat latihan daerah. Dan juga kita turunkan 5.9 juta untuk robotik. Ya, setiap negeri 10 sekolah untuk robotik. So yang ini saya minta supaya pihak negeri kena belanjakan, kena habiskan dengan segera. Itu kita pantau tu, kita telefon ya, untuk nak habiskan. Dan yang terbaru kita dapat 13.9 juta untuk gantian peralatan sukan, koko dan seni yang itu terus masuk dalam akaun sekolah. Ya. Macam PCG lah, terus masuk dalam akaun sekolah. Tapi satu sekolah cuma dapat 1,000 lebih. Tengok sekolah lah, ada 1,500 hingga 3,000 lah. Bergantung kepada sekolah. Jadi saya harap dengan turunnya duit ini besok, tak adalah isu-isu, dapat kurang tak isu-isu tianggul patah, 4 budak ke, ada alat tak ada jaring tak ada ke dan sebagainya. Sebagai tambahan. Sebab nak bagi 10,000 sekolah tu, satu sekolah dapat sikit lah. Tapi sikit pun cukup. Boleh lah. Okey ya? Terima kasih. Okey tuan-tuan, dia sebut tadi tianggul patah, timpa kepala apa semua tu kan. Jadi elok kalau tuan-tuan lihat semula, kadang-kadang kita terlepas pandang, bukan kita je, pengetua-pengusaha, kawan-kawan kita kat sekolah. Kerana mungkin fokusnya kepada yang lain. Jadi saya mengesyorkan supaya dilaksanakan audit fizikal kepada kemudahan-kemudahan yang melibatkan kurikulum ni, tianggul, gelanggar. Bila kita buat audit fizikal ni, tak timbullah isu-isu yang kata tianggul reput, budak berkayut kat tianggul patah dan sebagainya lah. Sebab ianya melibatkan nyawa dan sebagainya kan. Akhirnya dibalik kepada kita lah. Kita tak pantau, kita tak monitor, kita tak selia, kita tak senggara dan sebagainya ya. Kita harap tidak berlaku lagi lah. Okey, balik kepada PAJSK tadi. Saya tengok rata-rata semua 99%. Dan kalau kita pergi ke bawah lagi, SK dan juga SM ada yang dapat 100% pun. Tetapi saya tengok, cuba buka slide 197. Boleh katakan semua negeri ni 99, 98, 97. Tapi Selangor ni,
Selangor ni kita tengok untuk tahun 2022 jadi 95.5 je kata. 2021 tu mungkin boleh kita tengoklah faktor apa ni PKP apa semua kan. Tapi negeri lain tu bila PKP lagi dahsyat dia 100%. Tapi Selangor dia dapat 93, 95. Ada sebab-sebab tak yang tadi nak pasti ke? Ada beberapa isu lah berkaitan dengan PAJSK ni. Bagi negeri Selangor, yang pertama sekali sekolah dia tidak melaksanakan, kebanyakan sekolah tidak melaksanakan pertandingan ataupun penganjuran program peringkat sekolah, tapi difokuskan kepada peringkat daerah dan seterusnya lah. Ada setengah-setengah sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketidakhadiran murid sebab kita tinggi, kita punya 370,000 untuk sekolah menengah, 270,000 untuk sekolah rendah berbanding dengan negeri lain. Ketidakhadiran murid-murid ni amat tinggi. Terutamanya dia tak dapat memenuhi jumlah kehadiran sebanyak 12 kali itu. Ini menyebabkan dia tak dapat skor penuh 40%. Itu antara puncanya. Yang ketiga, di peringkat pegawai, dia agak sukar untuk membuat semakan dan analisis berkaitan dengan ketidakhadiran murid-murid ni. Sebab kita tak boleh nak masuk dalam sistem untuk dapatkan analisis. Kan? Terutama peratus penglibatan program pertandingan dan peratus pencapaian murid. Itu yang ketiga lah. Lepas tu yang keempat, kita ni banyak sekolah-sekolah swasta. Sekolah-sekolah swasta yang kita sukar untuk kawal di segi pengisian dan juga untuk pelaksanaan PAJSK ni. Itu antara isu-isu yang kita kenal pastilah. Lepas tu yang cadangan kita sekarang ni telah mempergiatkan. Sekolah swasta apa? Sekolah bukan yang bawah bantuan kerajaan. Dia tak terlibat. Tuan Mursi, kalau boleh saya respon mungkin dalam sekolah swasta, isu ni sama juga nak dibagikan oleh Perak. Dalam PJSK, sekolah-sekolah swasta berdaftar dengan KPM didaftarkan sekali pengiraannya dalam PJSK. Jadi bagi negeri-negeri yang banyak sekolah swasta berdaftar, dia akan terkesan lah. Jadi cadangan kita mungkin dalam pencapaian ataupun prestasi tadi kita asingkan sekolah KPM dan juga sekolah swasta berdaftar KPM dalam PJSK. Itu saya rasa lebih mudah lah untuk kita pantau. Swasta yang berdaftar dengan bahagian pendidikan swasta. Sekolah swasta yang berdaftar dengan kita, dengan JPN dan juga swasta. Dalam sistem yang lepas, dia termasuk semua sekali asal dia berdaftar dengan pendaftar negeri, maknanya dia murid tu dikira. So kalau kita nak dibandingkan negeri-negeri yang tinggi ni, mungkin sekolah swasta dia tak banyak. Jadi mungkin kita kena, kalau nak asingkan, boleh kita kena asingkan. Cadang asing lagi cantik lah. Sebab dia tak melibat. Sebab kita terlalu banyak. Tapi kalau kita asing. Selangor, Perak, Johor dia. Sama? Penang? Penang tak ada swasta? Tapi tidak sebanyak. Selangor lah, Selangor. KL? KL tahu-tahu ni, pengarah baru. Dia belum jengah lagi swasta. Tapi tak apa, yang ini, input ini, cuba nanti diambil susulan. Okey, sebab dia macam ni. Satu, kita nak lihat dari segi kemenjadian pelajar. Jadi kemenjadian pelajar ni, soalan kita adalah kita nak tengok sekolah bawah KPM saja ataupun semua murid. Jadi kalau kita nak tengok yang KPM saja, kita boleh keluarkan lah. Tak ada masalah. Dan swasta ni. Dia bukan nak dikeluarkan. Masa buat analisis ni, kita boleh asingkan. Jadi fokusnya berbeza. Intervensi di sekolah KPM, dia ada kaitan dengan kita ni. Yang di bahagian-bahagian apa semua ni kan. Tapi intervensi di swasta, dia tak melibatkan bajet kita, apa sama sekali kan. Jadi mungkin untuk next DP, kita boleh asingkan. Ini sekolah kerajaan, yang ni sekolah swasta tapi berdaftar dengan kerajaan. Jadi kita nampaklah jim itu. Boleh macam tu Boleh. Okay, good. Pandangan. Okay, itu bagi negeri Selangor lah. Okay.
Dan kemudian tadi Cik Zainuddin ada sebut Negeri Sembilan. Negeri Sembilan tu? Okey, Negeri Sembilan ni kalau tengok PAJSK dia rendah. Kan? Tetapi dia punya kemanjadian dia tinggi. Ni nak tanya apa rahsia Negeri Sembilan ni? Assalamualaikum Tuan Pengerusi dan ahli dialog prestasi. Okey, untuk Negeri Sembilan ini yang pertama untuk PAJSK tu kita lihat kepada kualiti. Kualiti itu maksud saya ini iaitu kualiti kepimpinan dan juga kualiti guru. Jadi maksudnya di sini ialah memang kita fokuskan kepada latihan lah. Maknanya kita memberikan kesedaran kepada pengetua dan guru besar kita. Begitu juga kita mengukuhkan kefahaman dalam kalangan kita punya guru penolong kanan co-curriculum. Dan mereka akan bawa ke bawah tu. Maknanya semua peringkat ini di peringkat JPN juga dan di peringkat PPD juga antara sektor tersebut berlakunya kolaboratif. Antara semua sektor tersebut sama ada di peringkat jabatan dan juga di peringkat PPD. Dan apabila kefahaman asas berkaitan dengan PAJSK ini dapat diselesaikan, jadi intervensi-intervensi untuk seterusnya itu mudah dilaksanakan. Jadi saya ingat itu aspek yang paling penting lah. Contohnya lah, di peringkat jabatan kita melaksanakan penataran kepada guru penolong kanan co-curriculum, begitu juga kerjasama dengan kaunselor. Contohnya lah, contohnya apabila peringkat atas ni, peringkat asas ni kita perkukuhkan, contoh yang paling hampir lah, contoh di Negeri Sembilan, baru-baru ni kita melaksanakan perasmian Majlis Sukan-Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia yang mana olahraga, yang mana stadium itu dapat memenuhi 30,000 orang. Murid yang hadir hanya bermodal dengan PAJSK saja tanpa melibatkan kos yang tinggi. Jadi maksudnya di sini kesedaran ibu bapa berkaitan dengan keperluan anak-anak mereka, berkaitan dengan kualiti dan juga pencapaian PAJSK ini sangat tinggi. Jadi itulah yang dapat saya kongsikan. Okey, saya nampak Negeri Sembilan ni, kalau bandingkan dengan negeri-negeri lain, semua dapat 99 plus, 99 plus kan? Tapi Negeri Sembilan dapat 96 plus. Mana dia antara rendah lah. Banding dengan negeri-negeri lain. Cuma yang disebut tadi, dia menggunakan PAJSK itu tahun 2023. Yang ini ialah data PAJSK tahun 2020 dia. Cuma bila kemenjadian dia tinggi, dan saya nampak dia ada strategi yang dia gilap potensi dan bakat murid-murid ni yang memang ada talent untuk memenangi pertandingan-pertandingan di peringkat negeri, di peringkat kebangsaan, saya nampak begitulah. Tapi Negeri Sembilan dia kena selaras. Kan, ya, bagus dari segi kemenjadian satu hal. Tetapi PAJSK ni sebab dia cover semua murid. Yang itu perlu dilihat semula lah untuk ditingkatkan. Fungsi yang berkaitan dengan persen tersebut, mengapa Negeri Sembilan berada di peratus 96% itu, sama seperti yang Selangor sebut, iaitu kita Negeri Sembilan ini, murid kita paling ramai Seremban. Sebab bila Seremban itu dia punya pencapaian 94%, maka dia akan efek kepada negeri. Iaitu Seremban tersebut dia punya sekolah swasta banyak. Jadi itulah antara sebab yang menjadi punca kepada peratus Negeri Sembilan itu berlaku penurunan sikit. Itu antaranya lah. Okey. Thank you. Pengerusi tampil alias Negeri Sembilan berkaitan dengan kemenjadian pengerusi. Tadi dah dijawab oleh timbalan saya untuk kemenjadian sebenarnya pengerusi. Di mana-mana PPD di Negeri Sembilan, sebenarnya kita merakyatkan co-curriculum itu sendiri, PAJSK. Sebab kita tidak melihat PAJSK ini sebagai satu pencapaian untuk menang saja. Sebab dia ada satu kecenderungan untuk murid kita dapat pemarkah. Dan itu sebabnya pemerkasaan pada hari Rabu itu sangat penting. Co-curriculum itu dari segi kehadiran. Dan kalau kita lihat dari segi minat murid sendiri pun, kalau sebelum-sebelum ini kita banyak sangat aktiviti fizikal, berkawat. Jadi kita dah kena kurangkan aktiviti ini dan kita kena lihat student voice itu sendiri, apa yang mereka minat berkaitan dengan co-curriculum, itu sangat penting. Dan kita lihat dari segi sekolah-sekolah di dalam daerah Negeri Sembilan, kita dah mula ada misalnya perkemahan perdana sekolah itu di peringkat zon Tampit contohnya, kita boleh jemput daripada daerah lain. Dan akhirnya pertandingan perkemahan itu menjadi perkemahan peringkat negeri, campuran daripada beberapa daerah lain. Jadi itu poin-poin yang
murid kita boleh dapat untuk persijilan dan sebagainya. Jadi maknanya merakyatkan PSK dan kurikulum ini sangat penting supaya mereka tahu dia tak sedikit menang untuk pertandingan daerah, negeri, kebangsaan saja. Maknanya apa saja yang melibatkan aktiviti di peringkat sekolah, daerah, negeri yang hasil kombinasi yang kita di peringkat PPD sebagai mencipta peluang, dia akan berikan markah kepada PJSK itu. Terima kasih. Okey, terima kasih Tampin. Encik Nurul. Nak tambah sikit. Terima kasih Tambit. Okey, jadi macam ni. Untuk tahun 2024 ni, sesi yang baru. Kita telah bentangkan bahawa ni tentang pengkategorian semula. Ya. Sukan permainan, pasukan badan beruniform dan juga kelab dan persatuan. Jadi tujuan kita buat pengkategorian semula itu adalah untuk membolehkan ya, murid-murid kita ni apa saja yang disertai kita boleh beri markah. Ya, kita nilai, boleh beri pentaksiran kepada mereka. Jadi untuk sukan dan permainan contohnya kita kategorikan semula sebab dulu seni bela diri ni dia masuk dalam pasukan badan beruniform. So kita selaraskan dengan Majlis Sukan Negara, Kementerian Belia dan Sukan bahawa seni bela diri ni dia masuk dalam kategori sukan balik. Sebab dia sampai sukan C, sukan Olimpik dan sebagainya. Begitu juga dengan pasukan badan beruniform. Jadi sekarang ni sukan ada banyak ya. Kalau kira kita ada lebih kurang 70 lebih sukan yang masuk dalam senarai itu. Yang belum masuk e-sport ya, sebab kita baru nak buat dasar tentang e-sport dalam Kementerian Pendidikan. Untuk pasukan badan beruniform kita ada 21 dan untuk persatuan dan kelab ni ada banyak lah. Termasuklah sekolah-sekolah yang ada kelab-kelab seni, seni visual, seni tari, seni muzik dan sebagainya. Contohnya saya nak bergalakkan supaya sekolah-sekolah ni ada seni. Jadi kita cadangkan nanti fungsi ya, ada pusat kesenian daerah. Jadi kalau sekolah tu ada Cak Lempung, dia pusat kesenian daerah untuk Cak Lempung. Jadi DK Barat ke apalah, tak kisahlah asal sekolah tu. Jadi dengan ini kita akan dapat menggalakkan kesenian di sekolah-sekolah lah. Saya harap. Begitu juga dengan kurikulum yang lain. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada Encik Jabrin. Saya teringat bila saya melawat Negeri Sembilan tempoh hari. YB Menteri ada menyebut kepada saya bahawa kita dah mula kena tagkan daerah-daerah negeri dengan niche area masing-masing lah. Jadi bila disebut oleh Cik Zainuddin tu, so dia signifikan lah sebenarnya, tally. Maknanya kita kena tengok kalau apa ni, daerah-daerah kita tu apa niche area dari segi sukannya, dari segi kebudayaannya dan sebagainya yang boleh kita angkat lah. Okay. Terima kasih. Berapa minit ni? Tuan Pengerusi. Ya, di mana Aziz? Okey. Tadi kita telah membincangkan tentang pencapaian akademik. Jadi kita nampak di sini bahawa Jemaah Nazim mencadangkan supaya untuk akademik ini juga kita boleh gunakan kelab dan persatuan untuk membantu meningkatkan pencapaian murid dalam bidang akademik. Mungkin dia boleh kita bentukkan contohnya dalam kelab-kelab, contohnya dalam persatuan matematik. Maksudnya ataupun kelab matematik. Mungkin di situ kita boleh mengadakan aktiviti-aktiviti yang membantu bagaimana tentang kelemahan murid-murid tadi itu untuk kita fokuskan masa-masa di dalam aktiviti dalam kelab. Jadi secara langsung kita dapat membantu meningkatkan pencapaian murid dan bidang akademik melalui kelab ataupun persatuan. Sekian, terima kasih. Ya, memang pun semangatnya begitu daripada dulu. Bila sebut kurikulum, kalau persatuan-persatuan berteraskan kepada akademik, maka dia akan menyokong kepada apa yang dipelajari oleh anak-anak kita dalam bilik darjah. Contohnya kalau bahasa Melayu, di luar dia ada pertandingan pantun, debate, pidato dan sebagainya. So itu menyokong lagi aspek kebahasaan lah. Itu spiritnya kita memang dah sedia maklum daripada dulu macam tu. Koko ni adalah pelengkap kepada kurikulum kita. Okey, terima kasih kepada Hajah. Tuan Pengerusi, boleh saya mencelah satu soalan? Ya. Baik, berkaitan dengan bagaimana kita nak menyemarakkan lagi pelibatan pelajar di peringkat daerah lah. Kadang-kadang kita sekarang ni banyak daripada peringkat NGO ataupun agensi luar yang bukan di bawah KPM melibatkan murid kita dalam pertandingan, dalam permainan. Jadi di sini mungkin saya tak faham, mungkin ada satu prosedur ataupun bagaimana kita nak memudahkan penglibatan ini untuk kita bagi markah untuk murid kita ini. Kadang-kadang memang penglibatan tu agak aktif. Terima kasih Tuan Pengerusi. Terima kasih.
kita pun sedang melihat perkara itu. Okay, saya dah melihat benda ni. Saya ingat dulu masa kita dalam TVET pun sama. Jadi sekarang ni, bila kita nak menyemarakkan semula sukan, koko seni, banyak sebenarnya rakan-rakan strategik kita yang sudi memberi sumbangan sebagainya. Contohnya macam baru ni kita buat perpaduan, program-program perpaduan di seluruh negara. Sebab saya nak banyakkan perpaduan tu berlaku di sekolah sebenarnya. Jadi bukan lagi buat peringkat negeri, peringkat kebangsaan, tapi komunikasi antara pelajar berbilang kaum itu berlaku di dalam sekolah itu sendiri, antara sekolah-sekolah. Jadi untuk banyakkan itu, maka kita buat program penggalakan. Jadi untuk ini, kita tak ada duit nak buat. Jadi kita ada rakan strategik. Bila saya bincang dengan bank rakyat, dia sanggup tanggung 700,000 tu untuk semua program sampai ke peringkat kebangsaan. Jadi untuk ini, dalam hala tuju kita, tahun 2024 kita telah bincangkan tentang jaringan dan jalinan. Supaya Kementerian Pendidikan mempermudahkan untuk pihak sekolah bekerjasama dengan agensi-agensi luar ataupun masyarakat yang ingin menyumbang kepada sekolah. Dan semalam saya semalam cakap dengan saya juga tentang perkara ni. Dr. Rafi cakap dengan saya perkara ni bagaimana ada satu template yang memudahkan supaya pihak luar boleh memberi sumbangan kepada pihak sekolah ataupun co-curriculum dan sebagainya. Jadi kita boleh buat MOU ataupun NOU ke LOI ke tentang perkara tersebut lah. So insyaAllah itu dalam perhatian kita. Assalamualaikum Tuan Musi, Kelantan, nak bagi sedikit pandangan. Berkaitan dengan kita menggunakan rakan strategik untuk membantu dari segi nak menyampaikan kita punya objektif kita tadi dari segi penglibatan anak-anak kita dengan perkhidmatan antarabangsa. Yang sedikit menjadi isu pada pandangan saya secara peribadi ialah apabila ada sesetengah daripada organisasi ini yang cuba untuk tidak mengikuti peraturan yang betul atau SOP yang betul. Iaitu ada di kalangan ini yang berkesempatan dengan mereka menghantar borang-borang penyertaan ke sekolah-sekolah tanpa dulu memohon permohonan daripada pihak JPN atau pihak kementerian. Ini yang berlaku. Contohnya ada satu organisasi, saya rasa Persatuan Taekwondo ke apa entah saya ingat. Dia sampai dia bawa peserta kita di Kelantan ke luar negara, kita tak tahu mana dia keluar. Dia bawa peserta ni ke Thailand dan sebagainya. So baru ni saya dah minta pihak sektor pembangunan murid melihat balik benda ni dan pastikan tidak berlaku lagi. Benda sekiranya ada. Terima kasih Tuan. Okey, terima kasih kepada Datuk Zamri. Yang itu pun kita dah lihat dan di peringkat kita dah buat penyelarasan. Ada beberapa bahagian kita yang bertanggungjawab kepada kelulusan berkaitan dengan penglibatan agensi-agensi luar ni, berkaitan dengan aktiviti-aktiviti yang melibatkan pelbagai lah. Ada co-curriculum, sukan, kesenian, pertandingan, aktiviti-aktiviti selain daripada sukan, kesenian, pertandingan pun ada juga. So kita dah putuskan bahawa semua permohonan yang berkaitan dengan sukan, kesenian, co-curriculum, kebudayaan apa semua ni, dia akan pergi kepada BSKK. Jadi BSKK yang akan filter dan melihat sama ada boleh diluluskan atau tidak. Adalah dia punya indikator dia apa semua sekali. Dan yang penting bagi BSKK ialah dia nak pastikan penyertaan anak-anak kita itu yang dianjurkan oleh agensi-agensi ini mesti ada merit untuk PHSK lah. Kita tak nak nanti bila masuk terlibat dalam pelbagai tetapi tak ada merit yang diperoleh oleh anak-anak kita. So penyelarasan di peringkat kita dah laksanakan, dah putuskan pun. Cuma saya mengharapkan kepada rakan-rakan di JPN, mana-mana agensi yang mendapat kebenaran daripada KPM, sama ada ditandatangani oleh saya sendiri sebagai timbalan ketua pendaftar ataupun Cik Zainuddin yang melibatkan apa yang saya sebutkan tadi,
kena teliti satu-satu apa klausa yang kita sertakan dalam surat kebenaran. Kita berikan kebenaran untuk mereka laksanakan program di peringkat yang lebih besar, kebangsaan. Tetapi bila mereka buat di negeri, mereka perlu berjumpa dengan pendaftar negeri. Kan? Tetapi di sinilah taktik agensi-agensi ni. Bila sampai ke negeri, mereka mula menambah pelbagai. Ada yuran, ada bayaran, ada borang lain, apa semua. Yang mana saya ambil contoh lah, macam Solidarity. Memang ada satu agensi yang jumpa dengan kita nak mengadakan program Solidarity Palestin. Kita benarkan. Tetapi program itu ialah program. Tetapi bila pergi ke negeri atau ke PPD, kan, dia dah mula keluarkan untuk kenakan bayaran, kutip sumbangan dan sebagainya. So yang ini akan jadi masalah. Jadi saya mohon kepada rakan-rakan di PPD dan juga di negeri kena tengok surat yang dikeluarkan oleh KPM dari segi klausa kebenarannya. Yang penting kita di KPM konsisten. Kalau kita berikan kebenaran, pertama sekali ialah tidak ada implikasi kos kepada semua pihak, WIMA kepada murid, kepada sekolah, kepada PPD, kepada JPN, kepada KPM, itu satu. Dan yang lain-lain itu ialah perkara biasa yang tuan-tuan dah pernah lihat. Jadi mohon supaya perkara ini dapat dilihat di bawah lah, supaya dia sinkro antara kebenaran yang kita beri daripada pusat dengan kebenaran mereka turun ke padang untuk mengoperasikan di lokasi. Okey, ada lagi Andin? Kalau tak ada, kita tamatkan di sini untuk sesi yang kedua ini. Saya serahkan semula kepada Urusin. Okey, terima kasih. Jadi kita lihat seketika pada jam 10.50. Jadi kita masuk balik sepatutnya jam 11. Sepatutnya. 11.10. 11.50. 11.10. 11.10, okey. 11.10. Boleh? 20 minit. Okey, kita break siap untuk minum pagi. Silakan.